Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kali ni, hari ni kita akan tengok chapter last untuk pre-calculus Math 1 to 3. Okay, so trigonometrics. Okay, so dekat dalam ni kita akan belajar tentang angles dengan measurement lah untuk angles. Okay, contoh yang ni, ini just a type of angles lah. Kita ada acute, kita ada obtuse, kita ada right angle. Okay, so ini secara general lah. Okay, so dekat dalam angle kita perlu tahu dia ada degrees, okay, dan dia ada radian, ada dua lah. So maksudnya kalau degrees, okay, dia tanda dia macam contoh kita ada 36 darjah, okay, macam tu. So kalau radian, kita ada 360 darjah macam tu kan. So kalau radian, contoh 360 darjah bersama dengan 2 pi radian, okay. So kalau kita ada 180 darjah equal to pi radian, okay. Right, macam tu lah. Okay, next kalau kita tengok dekat sini. Okay. Okay. From this information, we can deduce that, okay, nampak 1 radian per 360 darjah equal to R equal to per 2 pi R. So 1 radian, dia nak bagi tahulah formula dia sebenarnya. Okay, untuk convert, okay, ni dia. To convert degrees to radians, multiply degrees by pi radian per 180. To convert radians to degree, multiply radians by 180 darjah per pi. Okay, kita tahu. Example number 1. Convert 120 degrees to radians. Okay, kita kena convert 120 degrees to radian. So, 1 degree bersamaan dengan, okay, 1 degree macam ni kan. 1 degree is equal to, kalau ikut formula ni kan, pi radian over 180. So, kalau 120, banyak kali kan lah. 120 degree, okay, sama dengan 120 kali pi radian bahagi 180. Okay, so kalau you all kira, dia akan jadi sini potong, sini jadi 3, sini jadi 2. So tu yang jadi 2 pi per 3 radian. Okay, so, kalau example tu, convert pi per 6 radian to degree. So kalau radian to degree, maksudnya kita kena gunakan yang ni lah. Convert radian to degree, 180 darjah per pi. So kita ada pi per 6, pi per 6 kali 180 per pi. So potong-potong, 180 bahagi 6 jadi 30 darjah. Okay, so kena tahulah convert degree to radian, radian to degree. Okay, arc length and sector area kita tengok. For a circle of radius r as central angle theta intercept an arc length of length s given by S equal to R theta. Okay, so kalau kita tengok example yang pertama, okay, cuba kita perhatikan ya. Okay, sekejap. Okay, kita perhatikan example 1. The diagram above shows a circle with a sector POQ and radius 6 cm. So radius dia, okay, radius ni adalah separuh daripada diameter. So dia punya radius ni R sama dengan 6 cm. So P ke Q ni adalah dia punya S. Okay, S sama dengan 7.68. Okay, given the length of the minor arc, okay, PQ, okay, PQ is the length of a arc, okay, minor. So maknanya ni major lah. So this is minor, 7.6 cm. Find the value of theta in radians. Find the value of theta in radian dekat tengah ni lah. So mesti dalam unit radian. So solution, R dia sama dengan 6. And S dia sama dengan 7.68. Okay, so dia ada S equal to R theta. So S kita 7.68. Radius kita adalah 6 kali dengan theta. So theta kita adalah, kita dapat 1.28 radian. Okay, so example 2. Given a circle with center O and radius 5. So radius dia adalah 5. Find the length of arc. Okay, ni dia suruh cari panjang lah. Okay, dalam konteks ni dia suruh cari panjang. Apa, so dia dah bagi radius dia 5. Find the length of arc PQR if the angle POR so is 1.2 radian. Okay, so theta dia sama dengan dalam radian 1.2. So kita ada S equal to R theta. So dia nak cari S. Okay, S equal to R kita 5, theta kita 1.2. So S kita 5 times 1.2 is 6 cm. Cuma ni dalam, dia punya theta ni dalam radian sama. Okay, ni dalam degree. Okay, for a circle of radius R, the area A of a sector of the circle with central angle theta is A equal to 1/2 R square theta. Okay, ni punya formula lah.
Okay. So macam ni tadi, contoh example, given a sector with an angle 120 degrees and radius 6 cm, find the area of the sector. Okay. So bila dapat macam ni, okay, 120 degrees, okay, kita convert dia dekat dalam sebab yang macam ni kan, ni kita akan guna radian, theta dalam radian. Okay, ini so kena convert degrees ni dalam radian. So first kita convert 120 degrees to radian. Macam mana nak convert? Kita guna yang ini, convert degrees to radian kali dengan pi radian over 180. So maknanya 120 kali dengan pi radian over 180. Ni tadi 3, sini 2. So yang tinggal 2 pi per 3 radian. Okay, so kita dah dapat lah dia punya theta tu dalam radian. Okay, kena make sure convert dalam radian macam ni. Ni dia dah bagi dalam radian. Okay, ini pun kita dapat theta ni dalam radian. Okay, alright. So okay, second step, apa dia kata, gunakan calculate area of the sector. Calculate area of the sector gunakan formula A equal to 1/2 r square theta. So masukkanlah radius kita, dia dah bagi 6. So theta kita basic dalam radian 2 pi over 3. So you akan dapat 12 pi centimeter square. Okay, so area centimeter square. Alright, so kalau volume sama dengan meter cube. Tu nanti dia punya unit lah. Alright, so ni area. Okay, so ingat area of the sector, formula dia A equal to 1/2 r square theta. So bila dia bagi, contoh dia bagi theta, sudut tu dalam degree. So you all kena convert dalam radian dulu theta tu, baru you boleh selesaikan dia. Okay, so yang itu dah settle. So kita tengok next. Okay, 6 trigonometric ratio. Okay, so dekat sini kita akan belajar sin, tangent, cosecant, cos, secant, cotangent. Okay, so let's say theta dia ataupun sudut dia kat sini, theta ni tengok So kalau dia kata cari sin theta, okay, dalam Malay dia sin is bertentangan per hypotenuse. This one is hypotenuse. Theta, okay, bertentangan, ni adalah bertentangan. Ini adalah sebelah, sudut sebelah, dan sini adalah hypotenuse. Okay, so kalau sin theta is a B over C. Nampak ni opposite. Kalau dia guna this one is sin theta is opposite of a hypotenuse, so is equal to opposite is B over C. Kalau tangent opposite of bersebelahan dia. Alright. Okay, so this one is adjective. Okay, B tangent is B over A. Okay. Kalau cosecant, okay, cosecant theta equal to 1 over sin theta. Okay, kalau cosecant 1 over sin theta, kita dapat sin tadi B over C, betul? So sama dengan 1 per B per C. So kalau kita terbalikkan ni, 1 bahagi B per C, betul? 1 bahagi B per C. You all dah belajar kalau bahagi ni kita tukar jadi darab 1 kali terbalik kan. Kalau bahagi sini jadi darab C per B, so sama dengan C per B. So dia terbalik. Kalau sin B per C, cosecant C per B, dia terbalik. Okay, so kat sini dia akan jadi C per B. Okay, so cos theta, alright, cos A over C, secant. Okay, secant theta, secant theta adalah 1 per cos theta. Tadi kalau cosecant 1 per sin theta. Kalau secant is 1 per cos theta. Okay, secant theta 1 per cos theta. So maksud dia cos theta kita apa? A over C, isn't it? Okay, 1 over A per C. So dia terbalikkan C per A. Okay, C per A. Macam tadilah. Kalau sin theta B over C, so cosecant theta is C over B. Dia terbalik. Kalau cos theta A over C, alright, so then the secant theta is C over A. So cotangent, what is cotangent? Cotangent is 1 over tangent theta. Okay, so kalau cotangent theta 1 per tangent theta. Okay, 1 per tangent theta kita dah dapat sini B over A, betul? 1 per B over A, so terbalikkan A over B. So A per B. Nampak dia method terbalik je. Kalau sin theta B over C, kalau cosecant C over B. Kalau tangent B over A, kalau cotangent A over B. Kalau cos A over C, kalau secant C over A. Alright? Terbalik macam tu lah. Alright. Sama macam ni. Ini dia dah bagi
Okey, ni sudut theta. Samalah tadi. Okey, sin theta 3/5. 3/5. Bertentangan per hypotenuse. Okey. So, kalau cos bersebelahan per hypotenuse 4/5. Kalau tangent bertentangan per bersebelahan 3/4. So, terbalikkanlah. Kalau sin 3/5, cosecant 5/3. Kalau cos 4/5, secant 5/4. Terbalik nampak? Tangent 3/4, cotangent 4/3. Alright. Okey, lagi satu special angles ni. Ini penting. So you kena tahu untuk sudut 45 darjah dan sudut 60 dan 30 darjah. Okey? Alright. So ini senang dia bagi ni. Kalau untuk sudut 45 darjah, okey, dia ada dua. Sudut 45 darjah contoh macam ni kan. Kalau untuk sudut 45 darjah, sini 45, sini 45. Okey. So dekat dalam nilai untuk dalam satu area dekat dalam ni, sini ni garis luruslah 90. Okey, 45 tambah 45, 90 tambah 90, 180. Dalam satu ruang ni dia ada 180 darjah. Okey. Dia mesti mencapai 180. Macam ni 60 tambah 30 90. 90 tambah 90 is 180. So ada dua keadaan di mana satu keadaan bila angle tu 45 dan satu lagi keadaan bila angle tu 160, 130. Okey, so kalau untuk 45 dia dah siap bagi ukuran dia. So kita kena ingatlah sini 1 punca kuasa 2. Okey, yang sini 1 2 punca kuasa 3. Nampak? Ni senang. Nanti kita nak cari tangent, cotangent ke apa, kita boleh gunakan benda alah ni. Senang. Dia punya tu dah siap dia bagi. Okey. Ini apa ni dia dah, ni jadual dia lah. Okey, ni jadual dia dah bagi kalau tangent theta, tangent 30 bertentangan. Okey, tangent bertentangan per bersebelahan kan. 1 per punca kuasa 3. Nampak ni 1 per punca kuasa 3. Okey, kalau tangent theta 45, tangent theta bersebelah ni tangent ni okey 45 sini kan. Bertentangan contoh yang ni bertentangan per bersebelahan 1 per 1. Nampak ni jadi 1 per 1. Kalau tangent 60 dia ambil sini lah tangent bertentangan per bersebelahan set 3 per 1. Set 3 per 1. Alright. So kalau tangent 90 tak ada, not defined. Nampak tak ada. So dia ada 45 60 30 macam tu. Okey. Okey, alright. So lagi satu yang dekat sini lah. Ini dalam dia bagi kuadran. Kita ada 4 kuadran. Kita ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. So untuk nak hafal, saya kalau nak ingat yang dia tuliskan all maknanya kita ada sin cos tangent kat sini nilai dia semua positif. So sudah kata all. Kalau dekat kuadran 2, sin theta ni je yang positif. So dekat kuadran 3, tangent theta yang positif. Dekat kuadran 4, cos theta yang positif. Sebab tu saya akan hafal guna add sugar to coffee. Add sugar to coffee. Maksudnya add ni semualah sin, cos, tangent, cosecant semua tu positif. Pergi ke kuadran 2. Okey. Ni okey, ini 0 degree ni 0 degree atau 60 darjah. Pergi kat sini dia 90 darjah. So kuadran 1 antara 0 hingga 90 darjah. Pergi masuk kuadran 2 90 darjah ke 180 darjah hanya sin theta sahaja yang positif. So kuadran 2 ke pergi kuadran 3 hanya tangent theta sahaja yang positif ni sampai 270. So 270 pergi 360 darjah hanya cos theta sahaja yang positif. Okey, kuadran 1 2 3 and 4. Okey, macam ni kalau bulat ni kuadran 1 2 3 4. Add sugar to coffee. Okey. Alright, so macam ni dia bagi example. Given tangent theta sama dengan negatif 5/4 and cos theta is greater than 0 lah. Find sin theta and secant theta. So kalau ikut solution dia kata since the tangent is negative, nampak tak? Tangent negatif, kalau you all tengok kat sini tangent theta negatif kan, negatif 5/4 and cos theta dia positif. So kalau kita tengok dekat sini tangent cos theta positif. Kalau dikatakan hint dia macam ni, ni cos theta mesti positif greater than 0 kan, so maksudnya positif. So kita cari mana yang positif. Ada dua kemungkinan, sama ada berada dekat kuadran 1 ataupun kuadran 4. Okey, ni sin theta, ni tangent theta tak masuk. Okey, so 1 atau 4. So apa lagi syarat dia? Tangent theta is negative.
Okay, alamak. Kalau kat sini all, so maknanya sin, cos, tangent semua positif. So sekarang kat sini cos theta, sini positif. So bila pergi tangent tadi negatif. So maknanya soalan ni dia berada pada kuadran yang keempat. Okay, kuadran yang keempat kat sini. Okay. So dia kata, since the tangent is negative and the cosine is positive, theta lies in quadrant 4. Using tangent theta sama dengan y over x sama dengan 54. Okay, the fact. So dia suruh cari kita sin theta and secant theta. So alright. So R, okay, ni kita cari panjang dia lah. Okay, so 16 tambah 25. Kenapa 16 tambah 25? Sebab dia kalau anda perhati, dia contoh dia. Okay. Dia bagi macam ni. Okay, so inilah bentuk dia konon macam ni. Okay, alright. So ni kat sini ni kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 kan. Okay, so dia kata tangent, ni theta. Tangent adalah bersebelahan per bersebelahan bertentangan per bersebelahan, betul. So bertentangan di sini 5. Ini saya guna nombor ni lah, nombor Roman ni 1, 2, 3, 4. Okey, ni 5, bersebelahan dia adalah 4 macam ni. Okey. So kita kena cari yang sini lah. Panjang yang sini. Sini ada 4, sini ada 5, kena cari panjang yang sini kan. So nak cari panjang ni, tu kita gunakan hypotenuse. So maksud dia digunakan formula yang nak cari panjang ni 4. So 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Tu yang jadi 16 tambah 25. So 16 tambah 25 sama dengan 41. Punca kuasa 41 lah. So maksud dia panjang yang ini adalah punca kuasa 41. So sekarang dia nak cari sin theta. Sin theta ni theta. Sin theta bertentangan per hypotenuse. So bertentangan per hypotenuse ni negatif sebab dia negatif. Negatif 5 per 41. Nampak? Negatif 5 per set per punca kuasa 41. Okay. So kalau sin second is a 1 over cos. Okay, 1 over cos. Kalau cos adalah, cos is a bersebelahan per hypotenuse. Okay, 4 per punca kuasa 41. So kalau ni kalau cos, kalau second dia jadi terbalik lah, 41 per 4 kan, dia terbalik kan. So ni 41, punca kuasa 41 bagi 4 sama dengan 1.6008. Okay. Alright. Okay. Ni nampak reference angle. So quadrant 1, every positive angle in quadrant 1 is already acute. So the reference angle is the measure of the angle itself. Okay, kat sini memang positif. So kalau quadrant 2, contoh sini theta, sini sudut ni adalah theta. Selebihnya ni macam saya kata tadi, ni 0/360 darjah. Sini 90 darjah, sini 180 darjah, sini 270 darjah. Okay. So kalau kat sini theta, sini sudut yang ni theta. So baki sudut ni apa? Baki sudut ni kita nak cari sudut ni. Ni nilai sudut ni contoh ni nilai sudut ni adalah theta. So baki sudut ni 180 darjah tolak theta. Sebab ni limit ni sampai sini 180 darjah. So kita nak cari baki yang ini. So 180 darjah tolak dengan nilai yang ni selebih ni nak cari, kita nak cari yang ni kan. Okay, so 180 darjah tolak nilai yang ni, kita dapat yang baki yang ni. Okay, untuk kuadran yang ketiga, contoh theta ni semua theta. Ni theta. Okay, ni theta. Okay, kita nak cari baki, sebab kita sampai kuadran ketiga ni, baki sikit ni, ciput ni. Okay, ciput ni. So maknanya dia balik pula theta tolak 180 darjah. Theta, nilai theta ni, sudut theta tolak 180 darjah, dapat yang ni. Okay, kalau kuadran yang keempat, let's say ni semua ni adalah theta ni sampai sini. Ni sampai sini adalah theta. Okay. So baki yang ada yang tinggal ni, nak cari baki yang tinggal ni sebab dia sampai sini sampai 360 tadi kan, yang saya kata ni kan 360 darjah. So 360 darjah tolaklah dengan theta. Theta yang ni berapa? So dapatlah baki untuk sudut yang ini. Okay. Okay, kita tengok example number 1. Find the reference angle theta for theta sama dengan 290 darjah. Okay. So 290 darjah, cuba bayang kat mana 290 darjah tu, kedudukan 290 darjah tu. Okay, kita ada sini 300 atau 360, sini 90, sini 180, sini 270. So maksudnya dia berada dalam kuadran yang keempat. Okay, dia berada dalam kuadran yang keempat. Okay, so kuadran yang keempat. Okay,
Alright, so 290. So let's say katakan macam ni lah. Macam ni. Ni, okay, ni. Alright, so maksud dia daripada sini sampai sini dia adalah 290 darjah. Tapi dia nak cari ni baki ni berapa? Baki kecil ni kat sini ni. So kat sini kuadran yang keempat ni kan. So 360 darjah tolaklah dengan 290 darjah. So kita akan dapat 70 darjah. So maknanya baki yang ni 70 darjah. Dia dah termasuk dalam kuadran yang keempat. Okay. So macam ni. Okay, example number 2. Find the reference angle for theta sama dengan 2.5. Oh, 2.5 ni dalam apa? Dia tak tulis dalam bentuk degree, tapi ni 2.5 adalah radian. So kalau nak cari reference angle, you all kena convert dalam degrees. Tadi kita dah belajar kan convert dalam degree. So maksud dia 2.3 darab dengan nak tukar 180 darjah per pi kat sini. So you akan dapat kat sini 131.78 ni 78 degree lah. So dia berada dekat dalam kuadran yang keberapa ni? 131. Okey. 131 sini 0 ke 90. 90 ke 180. Oh, dia berada dalam kuadran yang kedua. So dia berada dalam kuadran yang kedua. Nampak ni nota ni, kuadran yang kedua. Kalau kuadran yang kedua, kita nak cari ni, formula dia apa? 180 darjah tolak theta. So 180 tolaklah 180 darjah, tolak dah dengan 131.78. So you akan dapat 48.22 degree. Kalau convert dalam bentuk radian, dia jadi 0.8416. Okay. Alright, so example 3, find the reference angle ni for theta negatif 125. Negatif 125 degree. So negatif. So dia berada dekat kuadran yang ketiga. Okay, sebab dia negatif 125. So determine that negative is coterminal with 235. Okay. Right. Okay, calculate the reference angle. Theta dia sama dengan negatif 125 degrees. Kita tengok. Okay, so example 3 ni biarkan dulu. Okay, nanti kita tengok macam mana. Alright, so sebab dia dalam coterminal with 235. So dia ada kuadran 3. Okay, so ni biarkan dulu. Okay, nanti kita discuss. Okay, terima kasih. Okay, kita tengok lagi apa ni. Okay, so sampai sini sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.